Maksud irama dan lagu tu semua maksudnya sama sebenarnya. Dari segi pemikiran dalam berkarya tu sangat tidak ada lah. Siapa lolok di mata Datuk? Kawan saya lah. Algojo, nanti dulu. Kita memang menjemput Datuk M. Nasir untuk stream malam ni sebagai solidariti lah artis dan juga Garasi TV untuk memberi sikit keredaan dan juga kelegaan kepada anda semua yang berada dalam PKP. Sebahagian yang stres, sebahagian yang murung, sebahagian yang mengalami anxiety segala macam kerana tidak pernah berlaku dalam sejarah kita terkepung 18 bulan oleh satu trauma dan fobia. Jadi trafik cepatlah, saya akan ambil queue sebab saya tak akan panjang lebar, saya akan straight to the point dia dengan Datuk M. Nasir ni, senang. Jadi saya akan tunggu queue je, siapa yang terlewat kena tengok preview. Siapa yang cepat akan terus. Pertama saya tanya dulu soalan basa-basi dulu dengan Datuk. Apa khabar dan apa Datuk buat sekarang, Datuk? Dah panjang ni kita ber-PKP dan sekarang dah 2 minggu dah. Khabar baik. Dan kalau nak katakan bila memula PKP itu saya tak memikirkan sangat PKP itu. Tapi bila lama-lama kesan tu dapat rasa. Tapi kerana saya punya studio dan office dekat dengan rumah, saya sentiasa pergi ke studio dan office saya tu dan buat kerja biasa saya lah. Buat lagu ke, buat rencanakan apa-apa ke, nulis ke apa ke, dan merakam ke apa. Jumpa budak-budak yang dalam bidang saya ni, kita berbual dan tentang projek-projek akan datang. Dan bila kat rumah tu saya bertekad nak terus melukis saja kan. Nak melukis. Kemudian saya terus melukis. Kalau ditanya apa yang saya buat sekarang, saya sedang melukis. Oh, Datuk lebih banyak melukis daripada di studio muzik? Ya, sekarang kita tak boleh pergi studio, tak boleh keluar. Jadi saya kat rumah, saya melukis lah. Melukis dan di luar rumah saya buat kerja kebun lah. Oh, okey. Juga seorang pekebun. Tok, saya nak tanya Tok ayat yang mudah lah. Kalau Datuk rasa, saya ingat dalam generation kita ni, saya Datuk senior sikit daripada saya 54 sekarang. Datuk senior sikit, tapi saya rasa inilah period di mana bila datang COVID-19, saya rasa inilah period yang paling unik dan period yang paling mencabar bagi generation kita. Saya nak tanya tu sebagai seniman, Datuk terasa lebih terancam kerana penyakit ini atau lebih terilham? Kalau Datuk terancam, dia Datuk explain sikit apa, dan kalau Datuk terilham lah, kalaulah ada lagu, ada album atau lukisan, apa yang COVID-19 telah beri kepada Datuk, proses kesinemanan baru selepas 18 bulan dihimpit balada ni lah saya sebut, dalam bahasa orang seni ni, balada COVID. Dari sudut kerja seni ni, dia memerlukan orang yang menonton tau. Orang yang menyaksikan kerja kita. Kalau kita menyanyi, dia memerlukan orang mendengar kita. Jadi media itu yang telah diganggu, kan? Atau kalau kita melukis, dia memerlukan orang melihat lukisan dia. Atau kita buat benda-benda lain di atas pentas, biasa di atas pentas secara live, dia perlukan orang untuk menonton, kan? Jadi itu yang menjadikan kerja seni ini unik. Dia punya, bila berlakunya COVID-19 ni melanda dunia, dan especially khususnya negara kita,
kita tak tahu nak buat apa. Kita tak tahu ada dunia cyber, dunia digital tu memang boleh, tetapi dia lain. Macam sekarang kita ni, kalau boleh kita nak cara live pergi ke studio anda dan kita bicara kan, tapi dengan cara macam gini dia ada dia punya tak sedap dia. Kan? Ada dia punya tak sama dengan yang biasa kita buat. Jadi kalau nak tanya macam mana kita, soalan anda tadi apa? Kalaulah sesuatu karya seni ni tertumpah ke dalam karya seni, kalau lukisan apa yang Datuk rasa banyak terpancar lukisan, kalau Datuk buat lagu, apa yang akan terpancar dalam lagu Datuk? Pressure ni mesti menghasilkan sesuatu. Inspirasi itu dia datang memang daripada dalam diri lah. Tak payah kita cerita apa yang berlaku, apa semua. Dan selalunya kita selalu ambil daripada apa yang terjadi semasa. Kan? Benda-benda semasa yang beri kesan mendalam pada kita punya manusia dan kemanusiaan. Itu akan memberi ilham kepada kita untuk. Tetapi kalau lagu, kita nak buat lagu apa? Nak buat lagu apa? Umpamanya kesan COVID ni, kita nak buat lagu apa? Lagu kesan COVID. Itu dah sangat apa orang kata tu. Bukan cara saya lah. Klise. Klise ke apa tak tahulah. Atau saya tetap akan diilhamkan dengan pressure yang macam gini. Dengan segala macam. Sekarang kita mempunyai banyak sumber informasi kan. Sumber informasi sekarang. Kalau orang bayi macam saya ni banyak layan YouTube, layan dan itu banyak memberi informasi dan memberi inspirasi kepada kita untuk menghasilkan. Kalau lagu, kita boleh buat lagu daripada inspirasi daripada situ. Kalau cerita, kalau kita seorang penulis skrip, kita akan banyak dapat inspirasi daripada apa. Kemungkinan informasi itu bukan informasi yang orang kata mungkin dia fake news. Mungkin itu kita kena baca di antara kata-kata itulah. Di antara baik-baik tu kita kena baca dan kita kena tahu. Macam mana kita nak tahu? Nasib baik sebelum tu kita dah tahu benda. Jadi informasi baru tu kita dapat menimbangkan mana yang betul dan mana yang tanda soal. Datuk, saya tanya tu kita tak pernah minum kopi sekali ke apa. Saya sentiasa melihat M. Nasir seperti mana orang lain juga melihat M. Nasir. Serempak banyak kali, saya hadir di exhibition pelancaran album Datuk banyak kali. Tapi personal, kalaulah boleh subscribe, Datuk boleh describe siapa M. Nasir ni. Kalau untuk saya adalah seorang yang sangat absurd, suka difahami, seorang yang ada dalam dunia dia sendiri, introvert. Tapi mungkin saya salah. Sekarang ni penonton dah 1,300 orang, mereka nak melihat, mendengar siapa M. Nasir yang kalau Datuk kata dalam 100 perkataan, 150 perkataan, siapa M. Nasir? Kenapa nak tahu? Kerana saya fikir kata sesuatu yang luar biasa dan menjadikan Datuk lebih nampak magis adalah kerahsiaan M. Nasir itu hingga kita suka nak mengenali M. Nasir. Dan itu menjadikan sebahagian daripada kita apabila kita teroka karya Datuk. Kita ada missing part itu kerana kita tidak begitu mengenali secara mendalam jiwa orang yang menghasilkan karya-karya dia. Dia the missing part. Yang saya rasa kalau kita nak cantum puzzle tu menjadi tidak tepat kerana kita rasa kita kurang mengenali bahagian yang absurd tentang M. Nasir. Anda atau saya tidak dikenali maksudnya? Tak, kalau Datuk rasa kalau Datuk rasa ada 150 perkataan, Datuk nak beritahu apa? Datuk seorang yang macam mana terpulang.
Saya ni orang yang diinspirasikan oleh kehebatan-kehebatan semasa dan masa lampau. Ya. Dan saya sering berbual dengan kawan-kawan saya tentang kerana pengalaman kita ataupun ilmu seni kita ataupun ilmu pengetahuan kita banyak kita belajar daripada apa yang Barat dah Barat bawa kepada kita kan. Dan saya sering bercerita dengan kawan-kawan saya tentang dunia Renaissance, orang kata Renaissance. Dan saya nak jadi macam itu. Saya nak jadi orang Renaissance, manusia Renaissance. Tetapi benda itu disekat-sekat oleh zaman-zaman kejadian-kejadian semasa. Sejak saya mula bercita-cita menjadi manusia Renaissance, tapi disekat-sekat kerana kekurangan saya sendiri mungkin, ataupun kerana kejadian fitrah yang berlaku di bumi kita ni, di bumi Malaysia ni ataupun di dunia. Jadi ada sekat-sekat. Bila ada sekat-sekat, perjalanan menjadi dunia manusia Renaissance tu, dia sukar nak dicapai. Sukar nak dicapai. Macam orang kata, mula-mula kita jadikan kerja seni itu kerja kita dan kita punya passion. Tapi akhirnya ia menjadi kerja kita, adalah bebanan kita. Jadi kerja dan apa orang kata cari makan. Kerana dunia ni berubah dan tekanan-tekanan dunia ni dia jadi macam itu. Jadi saya ni dalam proses mengelak benda-benda macam itu. Dan benda-benda itu kadang-kadang visi Renaissance itu kadang-kadang nampak patut, kadang-kadang dia tersembunyi lagi. Nampak dia dan tersembunyi. Dia hilang. Jadi saya tak tahu saya punya penerangan ni ada mengerti ke tidak, saya tak tahu. Atau boleh mengertikan orang tentang apa yang saya nak jadi, apa saya yang saya nak orang kenal tentang diri saya. So itu yang berlaku. Itu istimewanya M. Nasir, tuan-tuan. Daripada dulu Tengku Khalidah pertama kali balik dan jumpa saya jadi editor, bila Tengku Khalidah balik dan bagi tahu dia telah mewawancara M. Nasir. Bila Wanda balik dan telah beritahu dia telah mewawancara M. Nasir, semua akan balik seperti mana yang kita sedang dengar sekarang. Lepas bahawa begitu absurdnya M. Nasir, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tidak boleh menangkap simbol melalui katanya. Kita tak boleh menangkap simbol melalui katanya. Tapi ini kebiasaan kerana itulah M. Nasir. Kalaulah M. Nasir itu seorang yang mudah difahami, tuan-tuan, kemungkinan karya dia tidak dikagumi. Kerana kita sentiasa mencari di balik karya dia. Kita sedang mencari diri dia di balik karya dia. Selalunya bila saya dengar pun, saya akan rasa macam ini hasil kerja seorang lelaki yang memang suka difahami. Tak apa Tok Pat tu. memang saya telah mendengarnya, saya jadi editor 94 dulu Tok.
bila wartawan saya pergi dan mewawancara Datuk, balik saya akan dengar cerita-cerita mereka. Wartawan suat kat mana? Saya utusan tu, saya jaga So- Panca, saya jaga majalah Hai waktu Hai mula diterbitkan. Jadi saya sempat menjadi editor Hai. Jadi memang semua orang tu di belakang Datuk, satu puzzle yang ada di kalangan wartawan adalah M. Nasir memang suka difahami. Semakin jauh kita bertanya soalan kepada M. Nasir, kita mestilah cekap untuk membaca absurdity daripada jawapan. Dia punya absurdity. Sebab macam ni tu, kata-kata 1.7 juta kata-kata dalam kamus bahasa Melayu tak cukup untuk Datuk Kapten nak gambar apa dalam fikiran Datuk. Bahasa Melayu memerlukan 5 juta perkataan untuk membolehkan M. Nasir menggambarkan dirinya. Kalau dengan 1.7 juta perkataan yang ada dalam kamus Dewan hari ini. 1.7 sekarang yang didaftarkan. Yang didaftarkan. Ada termasuk bahasa-bahasa yang dipinjam daripada bahasa lain. Ya. Didaftarkan, dipanggil sebagai Gazet Kamus Dewan lah. Okey. Okay. Saya tanya tu soalan yang lebih menggembirakan lah, Datuk dah pening. Tapi saya faham kata, nanti kita akan balik dan Datuk. Nanti kita upah tu sebab kita dah dapat hampir 1,800 penonton yang tertinggi yang kami dapat sejak akhir ni apabila Unify buat perangai. Datuk telah mengembalikan semangat orang untuk merentas kepayahan Unify pada waktu PKP ni. Tok, saya tanya tu Tok kan. Saya mula-mula dulu dibesarkan dengan semua girlfriend saya yang saya suka dan mereka tak suka saya. Kan kita dah budak. Dan setiap lagu tu setiap lagu Datuk ada satu lagu untuk girlfriend saya. Saya dengar lagu satu masa, ini girlfriend saya. Saya dengar lagu ini girlfriend saya. Saya menganggap kata Datuk adalah seorang, secara puzzle yang Datuk selalu malu nak beritahu orang. Datuk memang raja romantis sebenarnya. Tapi oleh kerana Datuk muncul dengan album Wing, Datuk muncul dengan album solo Datuk yang begitu runut Melayu, orang lupa kata sebenarnya M. Nasir adalah seorang penjiwang agung. Saya tanya Datuk, macam mana saya nak tanya Datuk, bagaimana Datuk melihat cinta bila Datuk menghasilkan Sekuntum Mawar Merah, Datuk menghasilkan Senyumlah Kuala Lumpur, segalalah lagu cinta Datuk yang saya fikir tak adalah orang yang celik muzik di Malaysia ni yang tak tahu lagu cinta M. Nasir. Apa yang menjadikan Datuk sangat luar biasa apabila Datuk menyentuh melodi cinta? Tentang melodi dia kerana saya sendiri telah melalui minat dengan muzik yang macam itu. Yang melodi-melodi, apa orang kata tu, melodi-melodi romansa Spanish, orang kata romansa Spanish. Latin, romansa Latin ni, melodi Latin ni yang romantis ni. Saya dah melaluinya. Kemudian muzik Eropah yang romantis, saya dah lalui sejak zaman 60-an, 50-an, 60-an dulu kan. Dan itu dari segi sebenarnya memang ada dalam diri saya. Saya suka dengan muzik tu. Sampai kepada yang melewe habis tu pun boleh saya terima. Melewe habis pun saya boleh terima. Kalau kena dengan itu, banyak kali berlaku bila orang ada lagu-lagu yang melewe habis ni, orang kata yang meleleh habis. Saya cakap melewe dari segi bahasa dia kan. Tapi orang cakap meleleh lah. Ada orang tak suka, menyampah. Ada yang ragat-ragat ni dia akan mengatakan yang muzik ni sungguh jiwang lah. Jiwang tu yang memalukan lah. Geli lah untuk dia untuk menerima dia. Tapi saya tahan mereka supaya jangan habis tak suka.
Benda ni ada dia punya nilai dia kat situ. Ada nilai dia kat situ. So, jadi tentang tu saya memang dah ada dalam diri saya lagu-lagu romantis tu. Dan kemudian puisi-puisi romantis itu memang tetap ada pada, saya rasa semua seniman dia ada bahagian dia kat situ. Kan? Kalau boleh dikatakan seniman lah, dia mesti ada benda tu kat situ. Kita belajar pun daripada puisi-puisi romantis silam. Kan? Dari situ. Laila Majnun punya Time, Kalau Putih tu, dengan Byron punya puisi apa semua tu kan. Tapi itu dah ada gitu. Cuma zaman ini disembunyikan dengan denial, dengan denial, dengan penafian. Apa tu? Dah tanya. Tanya. Tak tahu takkah masih ada ribuan orang menangis setiap kali mendengar lagu di hari persandinganmu. Tak tahu kata ramai orang yang masih lagi menitiskan air mata bila mendengar lagu suatu masa. Tak tahu kata setiap kali orang keluar dan berdiri melihat Kuala Lumpur, mereka masih lagi sebab apabila mendengar lagu Paul Senyumlah Kuala Lumpur. Ada orang allergic bunga ros tu kerana sekuntum mawar merah sebuah puisi. Datuk pernah terima hakikat tu bahawa lagu-lagu tu begitu hidup dan sebahagian orang masih lagi menitis air mata kerana lagu-lagu Datuk. Ada kena mengena dengan dia punya entity dia punya keseluruhan dia, melodi dan seni kata dia sebenarnya. Tanpa seni kata dia akan jadi satu melodi yang indah, tapi kerana ada seni kata, dia memberi bentuk kepada roh tu. Roh tu tak ada bentuk, tetapi seni kata tu jadikan bentuk. Memberi bentuk. Saya sekolah dulu, hadiah pertama saya dapat adalah album kaset Datuk dengan Yuniza Hussein. Jadi itu dah ada memori yang lebih. Saya tanya tu macam mana ketika saya nak tanya ni pengalaman kita detailkan satu lagu. Perlai-helai surat itu tak dapat diutuskan. Datuk cerita macam mana datang semua benda tu. Dan Datuk nyanyi balik lagu tu bila Datuk dah tua tau. Datuk jangan cuba nafikan kata lagu tu tak penting. Kerana Datuk merakamkannya pada usia Datuk masih lagi orang baru. Dan kemudian itu antara lagu lama yang Datuk nyanyikan semula. Apa yang ada dalam lagu? Well, kesepian seorang pecinta. Kesepian. I think dia macam berhubung dengan jiwa sepi ni. Ya. Jiwa sepi tu, entahlah, sentiasa manusia ni sentiasa dalam kesepian, tak tahu kenapa. Jadi lagu tu dia berhubung dengan jiwa tu. Datuk anggap, kalau saya tanya Datuk lah, tanpa pergi kepada muzik-muzik yang kemudian kita anggap lebih tinggi nilai intelek dia, saya nak pergi kepada muzik layman. Apakah Datuk anggaplah itu lagu cerita Datuk yang terbaik? Atau ada lagu lain, atau saya salah teka? Atau personally saya anggap lagu terbaik. Lagu baik tapi bukan terbaik. Oh, yang terbaik Datuk anggap lagu cinta apa? Terbaik, saya tak ada lagu yang terbaik sebab ini lagi satu saya nak ceritakan, sebab dalam proses penafian saya ni saya menghasilkan banyak lagu yang saya katakan kerana saya melalui minat saya dalam dunia avant-garde, dunia absurd apa semua, dunia apa ni, dalam pentas dalam dunia pentas avant-garde, pentas absurd, pentas abstrak dan sebagainya. Saya buat lagu-lagu macam itu yang banyak orang tak faham dan mungkin dia tak minat, dan
saya banyak buat lagu tu. Dia pun tak begitu popular. Nah, tetapi adalah pengikut dia yang gila-gila ni yang ikut saya buat apa saja saya buat kan. Tapi saya ada beberapa lagu yang macam gitu saya suka, dan lagu-lagu pop yang saya buat yang bukan lagu yang terlalu romantis ni, saya suka. Saya kira you rasa terbaik kerana kesyahduan dia, kerana you dapat. Saya rasa itu kombinasi lirik dan melodi yang perfect satu masa. Dan saya fikir kan tak ramai orang akan boleh bagi naratif yang macam tu. Bila kita dengar berhelai-helai surat tulis dia sangat sempurna. Sangat sempurna. Sebab saya juga orang yang menyukai puisi macam Datuk je, walaupun saya tak dengar Byron. Tapi saya lebih kepada puisi-puisi Indonesia yang sangat melankolik. Indonesia ni banyak terikut Eropah, puisi-puisi romantis Eropah lah, kan. Jadi Datuk Mati tak jawab soalan saya. Apa dia? Lagu yang terbaik? Ya, sekurang-kurangnya carilah tu untuk jawab malam ni je, supaya kita tahu M. Nasir pernah mengatakan itulah lagu macam saya katakan tak ada, saya tak ada lagu yang terbaik. Agak-agak yang terbaik. Lagu yang main-main macam lagu Fantasia Bulan Madu tu apa semua tu kan. Itu bagus dari segi lagu lah. Dari segi itu lagu, hebat melodi dia kan. Tapi mungkin tak terbaik untuk anda. Terbaik tu Fantasia Bulan Madu antara lagu Datuk yang menjadi benchmark yang paling tinggi. Cuma saya cuba bertanya, mungkin yang orang lupa dan Datuk pun ingat kata lagu tu tak ada impak yang kuat. Tapi dalam analisis saya mengatakan bahawa Sentuh Mawar Merah, sebuah puisi, Senyumlah Kuala Lumpur, Suatu Masa dan Di Hari Persandinganmu. Cuma Di Hari Persandinganmu saja Nita Husin menyanyi. Saya itu 4 lagu Datuk yang orang dah berambut putih akan boleh menangis kalau dengar pada salah masa. Kalau dengar pada salah masa boleh. Salah masa. Tapi itu mungkin kerana faktor umur tu. Semasa you kira contemporary saya kan. Kira contemporary lah. Lagu macam tu ada masa itu you peminat muzik pada waktu tu. Jadi you boleh rasakan yang itu yang terbaik. Tok, apabila Datuk balik pada mungkin jugalah, saya boleh terima jugalah. Terima apa? Terima yang lagu tu yang terbaik. Lagu tu yang terbaik. Lagu tu terbaik. Harap Datuk ikhlas tu. Sebab saya masih lagi menganggap katalah saya ni nak buat master tu. Level untuk melihat 4 lagu tu lengkap untuk buat tesis master. Untuk melihat roman Melayu yang ditulis dalam melodi yang sempurna. Sebab roman Melayu yang datang sekarang ni Datuk, dia tidak mempunyai lakas story yang sangat kuat, dia hanya luahan emosi. Tapi 4 lagu tu, terutama Senyumlah Kuala Lumpur, tak ada siapa yang boleh portray Kuala Lumpur dan hidup selama 40 tahun tu. Dalam Senyumlah Kuala Lumpur, tak ada siapa boleh portray Kuala Lumpur. Sama ada dia lagu tema yang main di RTM hari-hari pun tu, Kuala Lumpur akan diingat sebagai the best song adalah Senyumlah Kuala Lumpur. Yang berjaya portray Kuala Lumpur. Tak ada orang boleh menggambarkan dengan mudah bagaimana dia kehilangan girlfriend dia berkahwin dengan orang lain tu, kecuali di hari persandingan. Dan orang tak percaya itu M. Nasir yang buat tu. Ni saya nak serikan fakta tu. Bukan saya yang buat lagu tu. Oh ya, siapa buat lagu di hari persandinganmu? Nama dia adalah alamak. Dia juga yang buat lagu apa nama lagu search yang nanti bila saya ingat saya beritahu lah. Okey. Tapi Senyumlah Kuala Lumpur dan juga Suatu Masa memang lagu Datuk kan. Okey, bila saya nak tanya tu bila Datuk balik ke Runut Melayu, saya rasa ketara dalam album solo Datuk bila sebelum saya balik kepada Runut Islam, Datuk balik kepada Runut Melayu. Apa yang mendorong Datuk balik Runut Melayu, akar umbi, perkataan istilah dalam akademik ni disebut runut. Bila Datuk balik ke Runut Melayu dan menyanyikan Datuk pair dengan Lolok dan banyak penggambaraan nak balik ke Runut Melayu, musiknya, lagunya, ketara lah dalam album solo Datuk. Apa yang dorong Datuk balik kepada Runut Melayu? Dan Datuk rasa M. Nasir mesti balik ke Runut Melayu. Sedangkan
Datuk hampir menyebut, Datuk telah menyebut tadi Renaissance. Tapi kenapa tiba-tiba Datuk balik ke runut Melayu dan memang bagi atmosfer baru tu pada muzik Malaysia pada waktu tu, orang terkejut tu, ada seorang M. Nasir yang waktu tu telah mencipta nama sebagai seorang bapa rock dengan lagu-lagu rock, tiba Datuk muncul dengan runut Melayu sangat kuat. Apa yang mendorong sebenarnya? Yang mendorong dia? Ya, kemelayuan saya lah. Kemelayuan saya. Jadi saya sejak lama lagi mempunyai ambisi untuk bersumbangan kepada dunia, pada dunia yang kita manusia di sebelah sini ada. Kita wujud dan kita exist dan kita ada bentuk kita yang jati, yang kita boleh sumbang, kalau boleh dikatakan satu pertandingan lah, atau sayembara dalam bertanding untuk mencapai kemenangan dalam sayembara tu. Siapa punya budaya atau siapa punya seni budaya yang terhebat. Jadi saya punya cerita adalah kita perlu ada dalam perlombaan tu. Dan orang nampak bentuk kita. Ini bukan saja saya cuma bagi inspirasi dalam bidang muzik tu, tetapi tapi mengharapkan orang lain mengambilnya sebagai inspirasi untuk bidang dia orang. So itulah dia sebenarnya. Kita ada benda tu. Sekarang kita tanya, Melayu ni ada ke tidak? Melayu ni ada ke? Kita ada bangsa Melayu di bumi ni, tapi apa yang kita telah buat? Kita tak ada buat apa-apa. Kita tak ada sumbangkan apa-apa dalam dunia ni. Apa yang kita ada semua adalah dari asimilasi atau pinjaman daripada apa yang datang daripada luar, termasuk apa yang datang daripada segala bangsa dalam dunia ni. Kita ambil dan kita nak katakan itu kita punya, dan kita malu nak katakan sebab kita tahu itu bukan kita punya. Jadi Tok rasa daripada lagu-lagu itu, Raikan Cinta, Kias Fansuri, Langgam, Gogol, Datuk rasa tercurah apa yang Datuk fikir kata mencungkil runut Melayu? Sedikit saja, sedikit. Runut Melayu ni, lepas saya buat benda-benda ni semua, saya tambahkan saya punya penyelidikan dengan lebih jujur lagi, lebih terbuka lagi. Dan saya dapati kita ni dalam tahap yang sangat tak tentu. Kerana okeylah kita macam kita terpaksa menerima fakta tu. Peradaban dunia ni bermula dari mana? Mungkin bermula. Orang sentiasa akan dunia arkeologi akan korek mungkin dia jumpa lagi ada peradaban baru yang lebih tua daripada Sumeria ke apa, Mesopotamia ke. Mungkin mereka akan jumpa, tapi yang kita tahu sekarang yang standard
segalanya mungkin datang daripada peradaban tua seperti Sumeria, China, India dan di Greece sana. Dan itu telah mempengaruhi peradaban dunia. Ya? Jadi bila kita nak menghasilkan sesuatu yang kita katakan runut Melayu, kita mempunyai masalah untuk, sebab muzik ni ada melodi, ada nada dia, dia ada ritma dia. Atau orang Piramli kata irama dan lagu lah. Maksud irama dan lagu tu semua maksudnya sama sebenarnya. Okey, melodi, lagu ataupun ritma. Lagu dan ritma, bukan ataupun. Lagu dan ritma. Muzik adalah bunyi yang diproses, ya, dia organize muzik tu. Dia organize bunyi tu untuk jadi sesuatu yang kita boleh dengar sedap dan sebagainya. Kalau bunyi biasa pun kita boleh panggil muzik. Tapi ini semua sudah berlaku pada di peradaban besar tua seperti India, China, Sumeria ni, negeri Timur Tengah, Greece sana, dan diperkembangkan dan dipermodernkan di Eropah, di dunia klasikal dia. Dan dunia klasikal itu telah mempengaruhi segala dunia kita, dunia seluruhnya. Dan kita dah tak dapat lari daripada apa yang kita nak ciptakan mesti daripada situ. Pasal kita tak dapat nak cipta sesuatu benda daripada tak ada. Kita mesti, dan apa yang ada semua itulah yang ada di dunia kita ni. Umpamanya kalau saya duduk di selatan di daerah Riau, Singapura apa semua ni, dia punya kebudayaan dia, itulah kebudayaan Melayu dia. Dan itu kebudayaan Melayu tu telah dipengaruhi oleh segala macam peradaban di dunia ni. Arab, India, China. Memang kau punya pengaruh, bukan sikit-sikit. Dan kalau kita nak cari peradaban yang awal lagi sebelum India ada, sangat susah nak jumpa. Setuju. Sangat susah. Tetapi cita-cita saya ialah menghasilkan sesuatu yang baru yang boleh dikatakan kita punya. Secara ideal yang begitu, tapi Datuk rasa kalau lah boleh bagi contoh lah, Datuk rasa lagu 2-3 lagu Datuk rasa Datuk hampir menemukannya. Walaupun Datuk kata kalau boleh nak cipta sesuatu yang baru, dia panggil dekonstruktif dalam bahasa moden. Dia panggil dekonstruktif. Datuk rasa yang hampir menemui ini? Itulah maksud saya katakan tadi. Kita mula dengan passion, dengan asmara, orang kata asmara gitu, dengan seni ni kan. Tetapi akhirnya dia jadi macam kerja. Dia jadi macam kerja itu. Okay. Tapi kita buat juga. Dan percubaan itu ada nampak macam nak menjadi, tapi kerana dia tidak ada sinambungan daripada, sepatutnya dia bisa ada orang lain pun buat. Orang lain buat dan dijadikan popular, jadikan pop. Tetapi benda tu bila ada hambatan lain, macam umpamanya datang satu bentuk
lagu muzik yang popular. Umpamanya daripada Korea, umpamanya datang. Dan orang pun sangat suka dengan muzik tu. Dah hilang. Apa yang kita buat tu hilang. Kerana kecilnya kita punya pasaran. Masyarakat meminat seni ni tak besar sebenarnya. Bila datang satu, dia akan tutup semua. Dia tidak. Saya bagi banding, kalau di Amerika tu, kita ingat muzik Amerika tu satu, tapi sebenarnya banyak. Sebab negara Amerika tu besar, dia ada country, dia ada blues, dia ada jazz, dia ada apa semua. Dan dia orang hidup. Kan? Dia orang hidup sebab banyak. Dia ada banyak tempat. Kalau di selatan Amerika tu, di daerah-daerah macam Texas apa semua, dia ada muzik di sini, country dia apa semua popular. Tapi di utara dia ada muzik lain. Dia besar, dia ada 300 juta orang lebih. Kita ada 30 juta lebih. Dan yang kita buat ni hanya peminat Melayu je, 15 juta. Jadi faham. Tok, ada 4 besi tentang M. Nasir ni. Pertama adalah M. Nasir yang saya kata Maharaja Cinta lah, ketika Datuk kompos untuk Ellie-Cat, Datuk kompos untuk Flyback Maharaja Cinta. Kemudian Datuk datang pula sebagai folk, juara rakyat, ketika Datuk bersama dengan kumpulan Kembara. Orang tak akan lupa Hati Emas, orang tak akan lupa lagu Datuk Kola Biru, Datuk folk. Saya fikir bahagian folk yang sebenarnya naratif dia terhenti apabila datang muzik rock. Saya rasa saya lebih impress melihat M. Nasir dan dunia folknya. Compare Datuk menyertai arus perdana kerana Rock Kapak, dan Rock Kapak saya Datuk kerana Datuk komposer yang paling berdaya dalam irama ballad Melayu. Datuk masuk dan hidupkan Rock Kapak. Menjadi frasa yang ketiga, dan frasa keempat Datuk yang paling penting adalah runut Melayu dan Islam. Cuba saya tanya tentang folk, Datuk. Apa yang pada waktu tu Datuk sangat dekat kepada nelayan, orang yang naik kereta api, orang miskin kan dulu, ekspres rakyat tu ada orang miskin naik kereta api. Kenapa Datuk dekat masa Kembara tu hati? Kenapa apa yang menjadikan Datuk begitu dekat kepada kaum marhain tu? Nampak sosialis lah muzik Datuk tu. Dia tak manusia ni. Kalau dalam politik dia ada bagian-bagian dia. Dia dengan sendirinya dia akan jadi kiri ataupun dia jadi kanan, atau di tengah, ataupun dia dengan sendirinya, dia tanpa apa, memang dah ada naluri dia jadi. Jadi saya terarah ke situ, folk. Sebenarnya music folk ni saya dah minat daripada awal-awal mendengar muzik. Daripada Dylan dan seangkatan dia kan. Muzik folk ni bagi saya adalah penting, dan dari segi muzik dia ada penting kerana dia adalah dasar pada muzik pop sekarang ni. Termasuklah blues apa semua tu kan. Tapi folk ni di zaman Bob Dylan, Peter Paul and Mary apa semua tu kan. Kemudian bila dah masuk zaman folk rock tu the Crosby, Stills and Nash. Kesedaran rakyat tu, orang kata kerakyatan sangat, memang itu norm pada masa tu, norma pada waktu tu. Kemudian datang Vietnam dan sebagainya kan, makinlah benda tu. Dan hero-hero pada waktu tu muncul kerana keperluan, bukan kerana keadaan. Hero-hero tu muncul sendiri. Dan saya rasa seangkatan saya pun gitu, sama. Dia punya keadaan pun sama. Pada waktu 70-an dan 80-an
kesedaran politik dan kesedaran rakyat ni sangat ada dalam golongan seperti saya ni. Ini sekarang kita kurang kerana mungkin kita dah lebih kaya daripada dulu ke apa ke, tak tahulah. Dan kita dah lebih maju daripada dulu apa semua. Budak-budak sekarang dia tak fikir benda-benda tu lagi. Kesedaran kerakyatan tu mungkin dia orang kurang, kan? Kurang memikirkan tu, dia orang lebih tekno punya savvy dan lebih kat situ daripada tak tahulah kalau dia orang lebih senang dapat buat duit. Tapi kalau mungkin zaman saya tu kebanyakan orang kita susah. Ya. Kebanyakannya ada orang kaya tapi kebanyakannya susah. Dan kesedaran rakyat tu kuat. Itu yang saya masukkan dalam muzik. Apa Datuk rasa lagu yang Datuk nyanyikan tentang masyarakat Marhain, yang Datuk sebut tentang lagu rakyat, yang Datuk rasa Zainal ataupun Datuk nak bagi tahu semua pendengar. Kita ada berapa orang ramai sekarang? 2,200 orang yang mendengar. Nasir, ketika pada tahun anda berjuang untuk membela masyarakat yang anda anggap telah pun dilupakan dan diabaikan oleh sistem sosial, yang menjadi mangsa ekonomi, lagu apakah yang saudara rasa itulah sumbangan yang terbesar yang saudara bagi kerjaya muzik saudara dalam folk yang bercakap tentang rakyat? Saya tak tahu, mungkin lagu Balada Seorang Nelayan ke apa ke? Balada Seorang Nelayan ataupun Senandung Buruh Kasar. Macam itulah lebih kurang. Tetapi dalam pada kerakyatan tu di luar. Kesusahan di dunia ni. Kesusahan di dunia. Tetapi dalam pada masa yang sama, kita mencari kesedaran diri juga. Kesedaran diri. Kesedaran rakyat tu dah ada. Tapi kesedaran diri itu sedang mencari pada waktu itu. Itu yang keluar timbul lagu-lagu yang macam, walaupun dalam dunia rock, lagu-lagu macam Hati Mas, apa semua tu kan. Nampak macam lagu-lagu rock, tapi sebenarnya dalam proses kesedaran diri. Mencari kesedaran diri. Tapi kesedaran rakyat tu pun dia ada juga dalam album yang awal-awal dulu. Ya. Tapi saya rasa Datuk boleh anggap kata Hati Emas satu daripada 10 lagu yang terbaik. Kalau saya tanya Datuk lah, Datuk Senarai kata Hati Emas sebagai 10 lagu terbaik. Antaranya. Datuk setuju mengatakan itu satu daripada 10 lagu terbaik? Ya, setuju. Okey, menjawab soalan, rupanya dia orang ni kurios kerana dia orang kata sampai sekarang tak jelas. Tapi saya tahu Hati Emas memanglah lagu M. Nasir. Cuba kita betulkan tadi di hari persandinganmu ada lagu Adam Ahmad. Adam Ahmad. Adam Ahmad, okey. Bukan Adam. Betul, saya pun tak fikir, saya kata tak betul ni Adam Ahmad ni. Bukan Adam Ahmad. Lagu sangat lama Adam Ahmad belum muncul ni di hari persandinganmu ni. Saya... Bukan Adam Ahmad. Bukan. Singapura ni, siapa nama dia? Yang buat lagu... Tentu, ni yang lagu Burung-burung pun turut berkicau. Takkan ini bukan lagu dia di persandingan yang lain ni. Ni lagu Husin. Betul. Nama dia... Allah. Saya fikir Adam datang terkemudian ni. Adam Ahmad datang terkemudian. Dalam late 80s. Bukan lagu Adam. Ini 79 album ni. Budak Singapura. Budak Singapura. Tok, saya nak tanya dia tu, Tok. Mungkinkah kerana Datuk establish? Kemudian lagu-lagu Datuk, bila Datuk dah establish? Ni soalan saya lah, Datuk jawab. Kemungkinan agak sensitif. Bila Datuk dah establish, dah menjadi terlampau kuat kerana Datuk muncul dalam arus perdana sebagai iconic rock. Maksudnya ada siapa je penyanyi rock dapat sentuhan Datuk akan popular. Dan kemudian bila Datuk keluar dengan album solo Datuk yang balik kepada runut Melayu dan runut Islam.
Saya hampir tak mendengar dalam tempoh 20 tahun terakhir lagu Datuk yang sangat bersifat rakyat, yang sangat vokal, yang sangat sebenarnya lagu-lagu yang Datuk hasilkan dalam Kembara boleh dianggap lagu-lagu protes. Cuma pada zaman tu istilah protes tu belum lagi kuat, muzik protes belum lagi kuat, tapi sudah dikira lagu-lagu protes. Kenapa benda-benda tu menghilang pada diri Datuk selama hampir 30 tahun? Saya tak dengar daripada 90s ke atas Datuk menghasilkan lagu-lagu yang satu masa saya bagi tahu pada Datuk, tak ramai, bukan tak ramai, hanya ada M. Nasir dan Kembara saja yang menyuarakan suara rakyat yang tertindas pada waktu. Dan kemudian apabila M. Nasir pergi... Harmoni buat lagu kerakyatan juga. Harmoni. Saya dengar, saya tahu Harmoni, Arwah Zubir Ali saya dengar. Tapi saya tak fikir kata vokal dan juga naratif. Naratifnya tu tidak sekuat. Suami Mio Hassan juga menyanyi, tapi naratif yang lebih keras ada dalam Kembara. Berapa 30 tahun selepas tu Datuk tak? Dia hampir Datuk lupakan atau tak? Bukan lupakan. Saya dah melihat perkembangan di Indonesia. J1 Fals apa semua tu kan. Abid Jadi, Iwan Fals dan beberapa contemporary dia. Dia berlaku macam itu juga. Dia tak ada lagu kerakyatan baru yang dihasilkan. Di Amerika pun begitu juga. Ya. Dia berlaku. Dia ada kena-mengena dengan dunia seni muzik ni. Dunia rakaman. Dunia rakaman ni dia orang bergelombang dan dia mengikut arus kehendak semasa yang dia rasa. Ini semua persepsi. Tapi orang tak sebenarnya, tapi dia orang tak buat. Dia orang tak. Jadi kalau saya buat macam itu lagi, saya akan dikatakan ketinggalan zaman. Dan sekarang bukan saya sedang mencari jalan nak dalam umur saya yang begini, dia dah ada masalah lain. Masalah lain. Jadi saya mengharapkan mula-mula dulu saya mengharapkan ada lagi yang menyahut benda ni, menyahut seruan ni dan terus menghasilkan karya-karya yang berbentuk kerakyatan tu. Tetapi ia hilang, because itu macam saya katakan, kerana arus perdana dan kehendak masyarakat yang persepsi dia ingat dia hendak macam itu, sebenarnya dia hendak yang lain. Tetapi dia telah dihidangkan dengan bermacam-macam yang lain yang mengganggu perjalanan tu. Ini termasuk perniagaan muzik sekali lah. Perniagaan muzik itu macam itu. So, dia bukan berlaku di negara itu, bukan unik di negara kita, tapi di merata dunia. Tapi dia akan datang. Dia akan datang kembali bila keadaan memerlukan. Macam saya katakan tadi, sebenarnya yang mencipta bukan dia keadaan. Hero-hero tu pada akan waktu itu muncul pada masa dia. Dia akan muncul. Betul. Saya tak fikir Datuk menikmati kemasyhuran Datuk sebagai Datuk M. Nasir. M. Nasir lah saya sebut. Satu tanda, saya tak fikir tanda dagang lah, tapi saya fikir tanda satu titik penting. Kalau kita nak ambil jalur muzik Melayu ni, M. Nasir bukanlah satu titik, tapi dia adalah satu atmosfera penting dalam muzik Melayu. Tapi saya tak fikir Datuk menikmatinya kerana Datuk seorang introvert, Datuk seorang yang saya kata kelihatannya tidak begitu adrenalin untuk menikmati kejayaan. Apakah Datuk rasa sifat humble tu yang menjadikan Datuk sustain dan M. Nasir kekal selama 4 dekad sebagai M. Nasir?
Mesti orang nak tahu tip. Manusia dirosakkan oleh karakter dan manusia dijayakan oleh karakter. Tapi saya nak tahu tip. Macam mana karakter Datuk boleh bertahan, disukai ramai walau sukar difahami, kekal popular walaupun sukar didekati. Saya ingat orang lebih menghormati apa yang telah saya hasilkan dan dia melekat dekat dalam sanubari mereka lah. Jadi bukan orang tu lagi yang penting mungkin, tetapi apa yang orang yang telah menghasilkan apa yang mereka suka itulah. Tapi ini satu misteri bagi saya. Misteri. Tapi di kalangan kami ataupun di penganalisa dunia rakaman ni kan, diorang ni ada teori-teori masing-masing lah. Kalau kita menghasilkan satu hit saja, kita tidak akan dikenang. Kita tak akan dinyanyikan, kan? Tetapi kita perlu menghasilkan dalam 10 hit. 10 hit. Datuk menghasilkan 100 lebih hit. Tapi Datuk kelihatan seperti... Tapi 10 tu yang penting. Minimum. Minimum 10. Ada 10 lagu, berarti lagu tu meletup, orang tu akan dikenang sepanjang zaman. Ya. Betul? Itu tip dia. Seorang penyanyi, band apa, dia ada 10 lagu top. Tapi Datuk lebih 100 lagu. Datuk lari daripada nak jawab soalan dia. Iaitu soalan dia, apa yang menjadikan Datuk seorang yang tidak menikmati glamour dan kemasyhuran Datuk? Sebab saya fikir ini penting. Ini penting tau, sebab dia Datuk educate orang. Supaya satu masalah adalah ramai orang meraihkan kejayaan kadang-kadang pencapaiannya yang kecil. Tapi Datuk telah melalui satu pencapaian sangat besar, menjadi atmosfer. Saya tak kata Datuk adalah titik dari muzik Melayu. Datuk adalah atmosfera muzik Melayu bagi dekad yang Datuk cipta. Tapi apa yang menjadikan Datuk seorang yang tidak menikmatinya, hamba, Datuk? Datuk tak poyo lah macam orang lain. Tapi dari sudut penganalisa rakaman, itu adalah satu kesalahan. Itu adalah satu kesalahan. Kalau dia tak buat macam itu, dia akan menikmati lain benda. Dia akan dikenang secara lain. Kalau dia seorang yang orang kata glamour, dia melalui semua yang glamour dalam dunia rakaman ni, dunia hiburan ni. Dia akan dikenang cara gitu. Tetapi kalau dia tak ikut cara gitu, dia akan dikenang cara lain. Iaitu semua kehendak diri masing-masing. Kehendak yang kehendak dirilah. Memang kehendak diri Datuk tak begitu menikmati kemasyhuran, tanda dagang dan populariti M. Nasir sangat besar dan luar biasa tu. Tak. Datuk angkat dari Datuk macam mana? Saya itu sebab pengaruh daripada pengalaman rasa kerakyatan itulah. Alhamdulillah. Jadi saya rasa tak perlu kan benda tu. Datuk merasa Datuk sebagian daripada petani, sebagian daripada nelayan, sebagian yes. Tak ada apa glamournya menjadi penyanyi. Kerana penyanyi adalah satu daripada cabang seorang buruh. Penyanyi adalah sama cabang seperti nelayan. Penyanyi adalah cuma penyanyi main muzik nelayan. Dia sudah ada dalam charter UN
yang penyanyi ni seorang pekerja seni. Pekerja Seorang seni. hamba seni hamba pekerja seni. Pekerja. Kaum buruh dia, Pekerja seni. kaum buruh. Ah. Tu, kita ada Correct. 2,000 orang lebih, dia orang mungkin stres dah dengar kita. Tapi saya rasa dia orang suka ni, dia orang stay sebab jarang kita dapat mendengar. Saya pun nak tanya-tanya tu pun saya kira Ulun jugalah memberanikan diri sebab saya pun tak pernah lagi ni bersemuka dan juga minum teh, cuma serempak banyak kali dalam majlis. Tapi saya tanya je lah. Sebab saya pernah jemput Datuk buat sembah di Rumah Pena, saya pernah jemput Datuk. Tapi cuma tak pernah bersemuka dan mengaku, Tok, saya lah jemput Datuk. Sebenarnya kita buat melalui telefon je. Saya tanya satu lagi soalan pada Datuk yang sangat personal, Tok. Apa kesedihan Datuk apabila melihat muzik Melayu, dunia seni Melayu? Bab kegembiraan saya rasa semua orang boleh cerita. Tapi ramai orang in denial untuk menceritakan kesedihan mereka terhadap dunia mereka lalui. Maksudnya bukan kesedihan peribadi. Saya tahu Datuk tak suka ni cerita-cerita tidur masjid. Datuk M. Nasir cukup marah tau kalau artis cerita-cerita makan Maggi, tidur masjid bagi M. Nasir tu nonsense. Okay. Sebab dia seorang rakyat nelayan tidur tak makan, petani tidur tak makan, artis popular pula nak cerita zaman lampau datang Kuala Lumpur tidur tak makan. Apa barang kan? Tapi saya nak tanya Datuk. Setelah 4 dekad Datuk melihat, apa kesedihan yang Datuk rasa tentang ini bahagian yang menjedihkan dalam dunia seni? Pencapaiannya kah, dibunuh oleh glamour kah, keracunan populariti kah? Apa mesti ada Datuk ada pengalaman. Dan Datuk rasa sesuatu yang sedih bila Datuk ingat balik tentang 40 tahun Datuk berada dalam dunia. Kita kadang-kadang kita fikir kita tidak ada satu orang dalam bahasa Inggeris concerted punya effort lah untuk berlumba ke tahap antarabangsa ni. Kita tak ada itu sebab kita buat semua masing-masing di tanah Melayu, di sebelah Sumatera, di sebelah Jawa apa semua. Diorang buat masing-masing. Kita punya juga. Kita buat karya yang pemikiran kita yang kita cuba nak capai pemikiran kita ke tahap yang tinggi. Tapi tak banyak orang. Dia punya penlibat dia tak banyak. Penlibat dia ada kadang ada, lepas tu hilang, ada hilang. Tak ada yang cuba-cuba tu semua susah nak hidup. Nak hidup susah. Dan dunia muzik dari segi perniagaan, dunia muzik kita memang dihempit oleh dunia perniagaan. Dunia perniagaan tu, dunia perniagaan. Dan kita tidak menguasai dunia perniagaan tu. Kita tidak menguasai perkembangan seni muzik tu. Kita memanglah seni tu diserahkan kepada rakyat untuk ini kan, untuk menerima atau tidak kan. Tetapi secara kompol berusaha untuk pergi ke tahap yang tinggi dan berjaya kan, itu kita tak ada. Dan dari segi pemikiran dalam berkarya tu sangat tidak ada lah, hampir tak ada lah kan, kerana semua dihempit ataupun ditekan oleh kehendak apa ni, pasaran orang kata itu pasaran ataupun persepsi kan. Tapi persepsi itulah ditekan oleh itu. Jadi banyaklah kalau nak katakan kesedihan saya. Kita ni kalau kita tanya satu jawapan yang mudah, adakah dunia hiburan atau dunia muzik kita ni berjaya? Kan saya terpaksa cakap dia tak berjaya. Dia tak berjaya. Faham. Terima kasih kerana Datuk dengan ikhlas menjawab. Selalunya orang akan in denial. Tapi Datuk menjawabnya dengan jelas, telah mengatakan Datuk tak
Datuk ada bahagian yang sangat sedih dalam dunia muzik. Kerana Datuk tahu kata kita tidak menguasai pasaran dan kita selalu mengatakan bahawa bukan itu yang pasaran nak, menjadikan nilai intelektual dan juga nilai karismatik dalam muzik Melayu tidaklah setinggi pada tahap yang sepatutnya dia boleh capai. Tok, ada orang banyak tanya pasal siapa apa orang tanya apa Datuk DM Lolok, tak bolehlah dipisahkan. Banyak ni peminat semua ni, dia orang dah sebahagian daripada generasi mereka hanya mengenali Lolok selepas Lolok tiada pada 2008. Siapa Lolok di mata Datuk? Kawan saya lah. Sebagai seorang sebagai seorang seniman yang pernah bekerja dengan Datuk, siapa Lolok yang boleh Datuk describe? Sama sekali dia datang dari tempat yang sama. Umur dia sama dengan saya, lebih kurang. Dan kegilaan dia dan passion dia hampir sama. Dan kami bekerja, minat kami sama. Dan dah bekerja dengan dia sejak lama dulu. Walaupun dia bukan penyanyi ke apa, dia seorang pernah dengar satu kumpulan nama kumpulan Lolok ada buat kumpulan Rastari. Rastari. Itu tak sepatutnya kita buat tu. Tetapi kita buat juga. Pasal Lolok ni pasal lah. Jadi apa lagi saya nak cakap? Itulah banyak Datuk mencapai banyak benda, Datuk melakukan banyak eksplorasi dunia Melayu. Itu dah tahap kedua lah. Tahap kedua kerana saya sering bersama dia dan tentu kita bercakap kan. Dan kita bercakap dan kita korek. Kita explore. Kita berbual, bicara dan berkarya, sama-sama berkarya. Dan umpamanya pada masa saya buat album Mantra Semerah Padi itu kan, album Mantra, Canggung Mendonan. Banyak lirik dia buat. Dan okey. Tetapi itu hasil daripada perbualan kita dan hasil daripada bicara kita dengan dan hasil daripada kespontanan idea-idea spontan. Seperti judul ataupun tema dia tu telah dilahirkan sebelum tu. Tema dia macam umpamanya perkataan mantra. Sebenarnya mantra kan, tapi kita tak mantra je macam orang kampung cakap gitu. Mantra Semerah Padi. Diluahkan masa perbualan kita. Tema dia saja. Lirik dia tak ada lagi. Kemudian bila dia tulis sewaktu rakaman tu ditulis. Kemudian diulang, ditulis lagi beberapa draft, kan? Dan perkataan tu disesuaikan pada chorus. Kerana itu yang saya nak ulang-ulangkan dalam lagu. Jadi dia adalah satu kolaborasi yang jarang kita dapat dalam banyak orang lain punya lagu lah. Kan? Kita
Dan apa yang dihasilkan tu adalah dari pengalaman kita. Pengalaman kita, kepercayaan kita, ya, dan pemikiran kita. Kepercayaan yang saya masukkan ialah mitos-mitos yang kita lalui semasa kita kecil. Di Singapura, di selatan semenanjung ni, kan. Cerita-cerita lama yang kita lalui, sama-sama kita lalui. Umpamanya kisah Wakanda, umpamanya. Kisah Habib Noor. Itu semua sama-sama time tu. Kalau kita cakap dengan orang sekarang, dia tak tahu siapa tu semua. Dan apa yang diorang buat. Apa benda tu yang ada pada diorang tu. So, itu boleh jadi mitos, boleh jadi betul, tak tahu. Tetapi dia jadi satu perbincangan yang sama-sama mempunyai pemikiran yang sama tentang subjek-subjek tu. Okey, itu umpamanya saya bila saya tidak ada masalah untuk bila saya keluarkan satu idea, kan, dia dah tahu mana benda tu datang, kan, dan bila dia punya pun saya dah tahu mana datang, dan saya suka kerana dia suka pada Beatles, suka pada John Lennon, dan dia lebih daripada saya. Jadi saya dapat daripada dia apa yang dia ada, dan dia tahu apa yang saya fikirkan, apa yang saya rasa, dia tahu. Kehebatan dia. Untuk apa yang saya buat, bila saya buat lagu tu, dia tahu apa yang saya fikirkan. Tapi bila dia buat sesuatu yang lebih, dan saya tak faham apa yang dia nak buat tu, kadang-kadang datang konflik. Perdebatan. Panas. Berdebat Okey. Di balik lagu-lagu yang dihasilkan tu memang ada perdebatan dan memang ada pertentangan pendapat Selalulah ya. Itu biasa. Selalu. Biasa. Dan kerana kita sudah selalu begini, kita tak rasa benda ni sebagai satu benda yang akan menghalang kita atau memutuskan kita ke apa ke, pecahkan kita punya ni. Tak. Ia akan jadikan kita manusia. Jadikan kita manusia. Datuk terasa bila Lolok tak ada 2008 terhadap kerjaya Datuk, ada rasa bahagian lompong, ada bahagian yang tak tergantikan. Sebab Lolok lama lah tu dengan filem, muzik. Okeylah, dia punya bahagian tu dia dah habis lah. Dia dah selesai dia punya bahagian. Dan tidak ada siapa yang boleh ambil bahagian dia tu. Saya kena buat benda lain. Faham? Saya kena buat benda lain. Dia tak boleh kembali kat situ. Bukan ada orang lain yang macam dia. Tak payah. Saya tak. Era itu dah habis lah. Ke depan apa yang Datuk fikir tentang M. Nasir dan muzik? Ini satu misteri. Ini satu misteri. Ya.
Datuk masih mencari atau apa? Satu Datuk telah misteri melalui dia. 4 frasa Mencari. penting. Saya sedang menanti frasa yang kelima. 4 frasa penting Datuk dah lalu Raja Roman Melayu. Kemudian Datuk pergi kepada pejuara rakyat. Kemudian Datuk pergi kepada apa ni atmosphere rock Melayu. Kemudian Datuk balik pada runut Melayu dan Islam. Saya sedang menanti frasa yang kelima yang Malaysia. Saya tak boleh merasa heran dengan benda ni semua. Ya. Saya tak boleh merasa heran atau ajub kerana saya akan melalui fasa lain ke apa ke kan. Kalau saya ditentukan begini dan saya akan buatnya, saya akan buat. Saya akan teruskan. Tentulah bila kita dah dengan Datuk M. Nasir, dah masuk minit-minit akhir, orang harap Datuk belanja lah satu lagu. Sama ada bermuzik atau tak bermuzik. Sure lah, saya tak tengok posting. Dah banyak bercakap, penat tau. Ada sikit penat je. Suara 30 second pun jadilah. Yang saya kata macam ni. Lagu yang Datuk rasa, sabar Datuk boleh pilih. Nak nyanyi sikit je pendek. Ini bahagian yang lalu Datuk rasa lagu yang paling Datuk suka tapi tak popular. Ataupun lagu yang orang nyanyikan dan Datuk paling suka. Ataupun Datuk nak menyanyikan lagu yang Datuk nyanyikan Datuk paling suka. Salah satu je. Supaya lepas ni kita akan tahu. Daripada interview ni, kita akan ingat, oh inilah lagu yang M. Nasir paling suka yang orang lain nyanyikan. Inilah lagu yang M. Nasir kompos untuk diri dia yang dia suka tapi orang tak pedulikan. Ataupun yang dia suka dan popular. Datuk boleh pilih je. Datuk ada masa saya sikit. Tak tahu. Bila suruh saya nyanyi lagu saya sendiri, saya ada masalah untuk menyanyikannya sebab pertama, saya tak hafal saya punya mainan gitar untuk lagu tu. Kemudian tanpa muzik lah. Kan tanpa muzik, pasal kebanyakannya orang backing kan. Orang backing. Tapi biar saya minum dulu. Boleh panggil bawa saya punya gitar. Kita ada berapa orang sekarang? Okey. 2,000 orang nak mendengar sedikit untuk setengah jam. Itu 2,000 mereka orang. menanti. Itu 2,000 orang kalau bayar tiket tu boleh berniaga. Of course, Tok, ni 2,000 orang seluruh negara tu. Tak dapat dikumpulkan serentak kerana mungkin ada dari Indonesia juga ni. Boleh buat berniaga. Dengar ke? Dengar. Sangat baik. Entah betul ke tak key dia. Dia kan tertinggi pula. Tujuh puluh 3 pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan. Ribu-ribu marga satwa mencari raja si murah, yang sampai hanya 30. Algojo. Nanti dulu. Lihat dunia dari mata burung atau lihat dari dalam tempurung, yang mana satu engkau pilih? Dalam kalut ada peraturan cipta kekalutan, di mana pula kau berdiri? Di sini. Algojo. Nanti dulu. Terima kasih, Dok. Sesama. Datuk letih. Sebab dah sengaja saya mengucapkan ribuan terima kasih dengan penuh salam hormat kepada Datuk sudi stream dengan kami sebuah stesen kecil ini tu untuk mendapat suara M. Nasir, dan 30 tahun untuk saya dapat, baru hari ini saya terdapat peluang untuk mewawancarai M. Nasir. Saya tengok 30. Datuk di Central
30 tahun Tok, saya jumpa Datuk kali pertama ada tengok ikan di Central Market. Datuk akan pergi dan termenung di depan ikan toman bengkok tu. Itu favourite Datuk. Sampai Datuk akan berhenti daripada ikan toman tu hidup sampai ikan toman tu mati. Okay. Tapi waktu tu nak menegur pun takut Tok, kerana saya masih Tapi budak. apa ni, program rancangan ni dah berapa tahun dah? Kita baru setahun Tok, genap sound station kita ni. Kita jual jeans, tapi waktu sama kita isi lah dengan konten-konten isu semasa. Basically kita ada streaming yang menjual jeans, macam bundle campur jeans baru apa semua lah. Kita ada interview, kita isi extra konten untuk rakan-rakan garasi. Saya ucap terima kasih banyak Tok, kerana Datuk sanggup merendah diri, turun dan juga stream dengan kita. Ini adalah satu kenangan terbesar bagi Garasi TV kerana ada M. Nasir bersama. Dan saya ucapkan terima kasih kerana seorang yang saya anggap sebahagian daripada titik atmosfera penting dalam dunia seni Melayu, terutama muzik, dapat saya wawancara. Walaupun kekal sebagai misteri dan sukar difahami, Datuk akan kekal sebagai M. Nasir Abzal. Tidak cukup perkataan Melayu 1.7 juta dalam kamus dewan. Tak boleh semua nak capture apa yang Datuk nak cakap. Kadang-kadang satu perkataan Datuk cakap tu tidak melengkapi apa yang Datuk fikirkan. Seperti kekayaan jiwanya melebihi daripada kekayaan kata. Terima kasih banyak semua 2,2,000 orang bersama, dan terima kasih banyak Datuk M. Nasir. Saya berterima kasih dan kita jumpa lagi lepas ini. Assalamualaikum semua dan Assalamualaikum Datuk M. Nasir. Sama. Assalamualaikum.